berpuasa pada bulan Syaban. Sebelum itu, sebagai peringatan, kalau seseorang dia tidak ada rutin berpuasa sebelum daripada 16 Syaban, dia tidak boleh berpuasa. Apabila masuk saja 16 Syaban, tak boleh puasa. Tak boleh puasa apa-apa. Haram. Kecuali puasa apa yang kita boleh buat selepas masuknya 16 Syaban. Pertama, puasa yang memang kita beradat puasa tersebut sebelum daripada. Contoh, ada orang dia ada adat puasa Isnin Khamis, maka walaupun dah masuk 16 Syaban, dia boleh berpuasa. Puasa qada boleh buat. Yang tahun lepas punya tak habis lagi, boleh buat walaupun dah masuk 16 Syaban. Puasa nazar boleh buat. Puasa kafarah boleh buat. Satu lagi puasa apa yang boleh buat, iaitu orang yang pada tarikh 15 Syaban dia puasa, maka dia boleh puasa 16 Syaban, 17 Syaban, 18 Syaban dan seterusnya. Syarat dia apa? Siapa yang nak puasa 16 Syaban selain daripada yang saya sebutkan tadi, pada tarikh 15 Syaban itu dia puasa, maka dia boleh puasa 16, 17, 18 dan seterusnya. Tapi kalau contohnya 15 dia puasa, 16 dia puasa, 17 dia puasa, 18 dia puasa, 19 dia tak puasa, maka 20 dia tak boleh puasa dan seterusnya. Dia tak boleh puasa dah, kecuali puasa-puasa yang saya sebutkan tadi, iaitu puasa nazar, puasa qada, puasa kafarah dan lain-lain. Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, apakah puasa yang paling afdal selepas daripada puasa Ramadan?" Nabi SAW bersabda, "Sya'ban," puasa pada bulan Sya'ban. Sebab apa? Sebab apa puasa pada bulan Sya'ban ini dia jadi puasa yang afdal, yang bagus? Nabi sebut Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Sya'ban kerana apa? Bila orang itu dia berpuasa pada bulan Sya'ban, dia sebenarnya dia mengagungkan bulan Ramadan. Tadi awal-awal kita telah sebut bahawasanya bulan Sya'ban ini adalah halaman kepada bulan Ramadan. Jadi kita berpuasa pada bulan Sya'ban ini, kita mengagungkan Ramadan dari segi apa? Dari segi Sya'ban ini adalah halaman bagi rumah Ramadan yang kita akan sambut. Kemudian Nabi SAW ditanya lagi, dalam banyak-banyak bulan, dalam banyak-banyak waktu mana yang paling afdal untuk satu orang bersedekah? Lalu Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Sadaqatun fi Ramadan." Dalam banyak-banyak waktu, dalam banyak-banyak bulan, dalam banyak-banyak hari, yang paling afdal untuk satu orang buat sedekah adalah pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Nabi SAW disebut oleh sahabat sebagai orang yang paling pemurah. Tetapi bila masuk saja bulan Ramadan, kemurahan Nabi SAW adalah berganda-ganda. Karihil mursalah, seperti angin yang bertiup. Luar Ramadan pun Nabi pemurah, tetapi bila masuk bulan Ramadan, kemurahan Nabi itu berganda-ganda, bertingkat-tingkat, bertambah-tambah. Itu yang saya sebutkan tadi, hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau kata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir." Nabi ni kadang-kadang puasa sampai kami kata Nabi ni dah memang tak buka dah. Tak buka maknanya puasa, esok puasa, esok puasa, esok puasa. Tapi bila sampai setengah waktu pula Nabi tak puasa, sampai sehingga Nabi kata Nabi ni memang tak puasa. Seperti yang saya sebutkan tadi. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku tak pernah tengok Nabi SAW puasa luar Ramadan, puasa yang begitu banyak pada hari-harinya, melainkan Nabi SAW berpuasa pada bulan Sya'ban. Bulan yang paling Nabi suka berpuasa adalah pada bulan Sya'ban. Nabi tak pernah puasa mana-mana bulan dengan puasa penuh, melainkan Ramadan, itu pastilah, itu tak payah bahaskan, melainkan bulan Sya'ban. Tetapi tidaklah bermakna orang yang dia ada amalan puasa 3 bulan ke, puasa 5 bulan ke, puasa setiap hari ke, benda itu salah. Tidak. Tadi saya dah terangkan, iaitu Nabi SAW ini terkadang dia meninggalkan sesuatu amal untuk tahfif, untuk mudahkan kepada umat dia. Selebihnya Nabi serahkan kepada orang itu punya semangat, orang itu punya kemampuan. Kalau dia boleh tambah, dia tambahlah. Kalau dia boleh tambah, dia tambah. Dia nak puasa setiap hari tak berbuka, dia nak puasa macam puasa Nabi Daud, satu hari puasa, satu hari tak puasa, itu diserahkan kepada kemampuan dia, dengan syarat jangan sampai bila dia berpuasa dia mengabaikan tugas yang wajib atas diri dia, ataupun dia mengabai hak-hak orang lain
yang dia kena tunaikan. Maka Nabi SAW telah berpuasa pada bulan Syaban. Dan bila disebut tentang bulan Syaban ni, sekali imbas saya boleh baca, disebut bulan Syaban ni adalah bulan berselawat kepada Nabi. Bulan Syaban juga disebut sebagai bulan Al-Quran, bulan baca Quran. Kemudian bulan Syaban ini juga disebut sebagai bulan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Syaban kita jadikan sebagai bulan kita banyak berselawat kepada Nabi SAW. Dan bulan Syaban juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Quran. Bulan banyak baca Quran adalah bulan Syaban. Ada disebut dalam sebahagian athar yang menunjukkan bahawasanya bulan Syaban adalah bulan Quran. Mana nama bagi bulan Syaban ni adalah Syahrul Quran. Nama dia, gelaran dia adalah Syahrul Quran. Ada sepotong hadis dan yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, orang Islam di zaman Nabi bila masuk saja bulan Syaban, mereka akan berteleku, bersungguh-sungguh pegang Quran, baca Quran pada bulan Syaban. Dan mereka akan menjadikan bulan Syaban ini sebagai waktu untuk mereka membayar zakat. Bayar zakat pada bulan Syaban. Sebab apa? Supaya moga-moga dengan mereka keluarkan zakat, bayar zakat pada bulan Syaban, dapat membantu orang miskin, orang susah menghadapi Ramadan. Jadi bayar pada bulan Syaban, membantu orang miskin, orang susah untuk mengharungi ataupun melalui bulan Ramadan. Ada